Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga kamu semua sehat dan dapat mengikuti PDPR pada hari ini dengan tenang. Okey. Hari ini kita sambung PDPR kita Bahasa Melayu tahun 3. Masih lagi dengan tema kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 14, kenali kesenian kita dengan tajuk Gambus dan Kompang. Okey. Kamu boleh buka buku teks pada muka surat 9, tajuk Gambus dan Kompang. Hari ini kita akan pergi kepada kemahiran menulis. Okey. Kemahiran menulis berdasarkan kepada standard kandungan 3.3, iaitu menghasilkan penulisan. Manakala standard pembelajaran hari ini iaitu 3.3.2, mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Aktiviti hari ini ialah kamu kena edit kesalahan ejaan. Kena betulkan tanda baca dan juga betulkan imbuhan. Objektifnya pada akhir PDP ini, kamu dapat memperbetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan dengan betul. Okey. Dia akan bagi satu teks. Teks itu sengaja disalahkan, dibuat salah mengenai ejaan, sengaja disalahkan pada tanda baca dan imbuhan. Tugas kamu untuk membetulkan. Tapi sebelum tu, kita tengok contoh dulu, barulah kamu boleh buat. Okey. Mari kita baca sama-sama pada muka surat 9. Sambil baca, sambil perhatikan kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Gambus dan kompang ni dia tulis, memang dia sengaja salahkan. Dia buat salah. Ada beberapa ejaan yang tak betul, ada beberapa tanda baca yang tak betul, dan ada beberapa imbuhan yang tak betul. Jadi, kita betulkan sama-sama. Okey, ready? Kalau dah sedia, kita baca. Gambus dan kompang. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional, iaitu gambus dan kompang. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah pear yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu gambus 3 tali sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan ghazal, zapin, inang dan joget. Kompang ialah alat muzik tradisional. Alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu.
Kompang tergulung dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan, kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Cara memalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Okey. Kita dah baca. Kalau awak perasan, memang ada beberapa kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Mari kita tengok sama-sama apa yang salah. Okey. Di sebelah yang saya tanda garisan kosong dengan dua garisan di sebelah tu, tanda slash ataupun tanda palang itu merupakan kesalahan ejaan. Simbol bagi kesalahan ejaan. Tanda bulat, simbol bagi kesalahan tanda baca. Dan dua garis merupakan simbol kepada kesalahan imbuhan. Nanti kita baca lagi sekali, kita letak simbol. Kalau salah ejaan, kita palangkan dia. Kalau salah tanda baca, kita bulatkan. Kalau salah imbuhan, kita garis di imbuhan yang salah tu. Okey? Kita baca lagi sekali. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional, iaitu gambus dan kompang. Ada kesalahan? Dalam perenggan ini tidak ada kesalahan. Semua betul. Kita tengok perenggan yang kedua. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Nokta. Pun tidak ada kesalahan. Gambus berbentuk seperti buah pear yang dibelah dua. Tidak ada kesalahan. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Pun tidak ada kesalahan. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu gambus 3 tali sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Ada kesalahan? Tidak ada kesalahan. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan ghazal, zapin, inang dan joget. Ada koma? Tidak ada kesalahan. Berakhir dengan nokta. Okey. Dua perenggan atas tidak mempunyai sebarang kesalahan. Kita tengok perenggan yang ketiga. Kompang ialah alat muzik tradisional. Nokta. Belum ada kesalahan. Alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Ada kesalahan tak? Ya, ada kesalahan. Kesalahan ejaan. Popular. Sepatutnya popular. L-A-R bukan L-E-R. Maka kita gariskan, kita palangkan kesalahan ejaan. Okey.
Kita teruskan. Kompang tergulung dalam kumpulan alat muzik gendang. Ada kesalahan? Ada. Tergulung. Sepatutnya tergolong. Okey? Gulung ni makna gulungan. Gulung tikar, gulung dawai. Ini tergolong sepatutnya. Okey? Itu kesalahan ejaan. Sepatutnya G-O-L-O-N-G. Golong. Okey? Bukannya gulung. Okey. Kita gariskan lagi. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Okey? Ada kesalahan? Ya, ada. Ada dua kesalahan. Yang pertama, ejaan kulit. Sepatutnya K-U-L-I-T. Tetapi dia aja K-U-L-E-T. Kulit. Okey. Kita palangkan dia. Dan kesalahan yang kedua ialah ya, kambing. Sepatutnya K-A-M-B-I-N-G. Dia aja K-A-M-B-E-N-G. Palang lagi. Okey, sini kita jumpa 4 kesalahan ejaan. Kita teruskan lagi. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit, koma. Lepas tu dia mulakan dengan kompang dengan huruf besar K. Sepatutnya bukan koma tetapi noktah. Itu lagi satu kesalahan. Kesalahan bulat ke tanda baca. Okey, mula dengan huruf besar. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Okey, noktah. Kompang, itu betul. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Noktah, betul ayat itu. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Okey, ada kesalahan? Ada. Selepas permukaan, permulaan ayat ni mestilah huruf besar selepas noktah. Tapi dia tulis huruf kecil. Jadi K ni kompang dimainkan. K ni patutnya huruf besar. Satu kesalahan lagi. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Ada salah? Ada. Ada 2 kesalahan. Sepatutnya kemudian ni penanda wacana nama dia. Sepatutnya selepas penanda wacana mesti ada tanda koma. Selepas kemudian kena ada tanda koma. Okey. Dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Akhir ayat sepatutnya noktah, bukannya tanda seru. Jadi, satu lagi kesalahan. Okey, ada 4 kesalahan tanda baca. Kita teruskan. Cara memalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Okey, banyak salah ni, salah imbuhan. Cara memalu, sepatutnya cara memalu. Okey. Tergaris 2 kesalahan imbuhan. Memalu kompang adalah dengan mentepuk. Mentepuk. Bukan imbuhan meng. Sepatutnya imbuhan me. Imbuhan me bila jumpa dengan huruf T, T itu terpaksa gantikan dengan huruf N. Jadi menepuk. Jadi bukannya mentepuk. Okey, salah lagi. Kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut. Sepatutnya, ya, mengikut rentak. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Okey, betul. Kita haruslah mempelajari alat muzik ini agar
tradisinya menjaga. Salah. Menjaga sepatutnya terjaga. Apa ni? Agar tradisinya terjaga. Okey, kita jumpa lagi 4 kesalahan imbuhan. Okey. Kita tengok. Ini saya dah betulkan. Kesalahan-kesalahan popular sepatutnya popular. Tergulung sepatutnya tergolong. Kulit sepatutnya kulit. Kambing sepatutnya kambing. Ini kesalahan ejaan. Kesalahan tanda baca pula. Lilit sepatutnya noktah. Bukan koma. Okey. Noktah kompang K huruf kecil. Sepatutnya noktah. Lepas noktah K mesti huruf besar. Kemudian, sepatutnya selepas kemudian kena ada tanda koma. Sebabnya, kemudian ialah penanda wacana. Okey. Lain. Akhir ayat mesti ada tanda noktah. Bukan tanda seru. Kecuali ada kata seru di depan ayat. Okey. Imbuhan. Kesalahan imbuhan. Itu mengmalu sepatutnya memalu. Mengtepuk sepatutnya menepuk. Mengikut sepatutnya mengikut. Menjaga sepatutnya terjaga. Okey. Ini baru tugasan awak. Tadi saya dah bagi penerangan. Sekarang tugasan awak cari kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan imbuhan. Dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 10 dan tulis mula dalam buku yang sama pada muka surat 11. Okey, kita tengok petikan. Tak apa. Kita sama-sama bincang, lepas tu awak tulis semula yang betul. Okey. Latar belakang pelibatan. Okey. Pelibatan betul, bukan penglibatan. Penglibatan pun betul, pelibatan pun betul. Sebab imbuhan pe berjumpa dengan huruf L, dia mesti tak berlaku perubahan. Okey. Allahyarham Tuan Haji Abdul Abid titik. Ni betul nama orang macam tu. Manan bin Haji Yaakob seorang tukang perak. Okey, betul. Beliau mula terdedah kepada kerja-kerja pertukangan perak seawal 7 tahun. 7 eja macam mana? T-U-J J-U-H. Jadi 7 tu salah. Salah kita tanda. Palang. Okey. Awak pun boleh tanda dalam buku awak tu palang. Nanti awak betulkan balik. 7 eja macam mana. Dan ni saya tak nak bagi tahu jawapan ejaan betul macam mana. Nanti awak eja sendiri. Sejak kecil. Sejak kecil. K-E-C-E-L. Kecil eja macam mana? Betul salah kecil? Salah. Palangkan dia. Beliau sering memerhati hasil. Betul salah? Hasil? Hasil pun salah. Sepatutnya hasil. Okey. Kerja pertukangan bapanya. Allahyarham Haji Yaakob bin Muhammad. Betul ya? Betul lah tu. Bapanya nama koma, lepas tu nama bapanya. Betul. Pada usia 14 tahun, Allahyarham mula gigih mendalami kemahiran pertukangan perak daripada bapanya. Gigih. Gigih macam mana? Salah. Gigih tak betul. Kemahiran pun ejanya salah. Okey. Nanti awak betulkan sendiri ya. Nanti awak tulis balik ni. Awak kena tulis semula ni. Perenggan ni tulis. Tapi yang salah tu awak betulkan. Lepas tu awak garis. Dengan satu garisan menunjukkan awak dah ubah. Okey. Perenggan kedua. Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan. Okey.
Allahyarham, permulaan ayat mesti huruf besar. Satu lagi kesalahan tanda baca. Sering menggunakan reka corak yang berunsurkan flora, noktah. Okey, lepas noktah mula huruf besar, betul. Beliau mengubah corak mengikut kehendak pelanggan. Mengubah. Sepatutnya menggubah. Okey, patutnya menggubah, bukan mengubah. Okey, imbuhan. Patutnya M-E-N-G. G-U-B-H. Okey. Reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung, daun asam Jawa dan tapak lembing menjadi pilihan. Okey. Pucuk rebung ni sepatutnya koma, tapi dia letak noktah. Jadi salah. Menjadi pilihan noktah. Lepas noktah karya sepatutnya huruf besar, tapi dia tulis huruf kecil pun salah. Yang dihasilkan beliau sering dijadikan hiasan dan cenderamata oleh pelbagai pihak. Akhir ayat bukan tanda seru, sepatutnya tanda noktah, tanda titik. Okey. Renggan akhir. Dengan kesedaran, minat dan semangat yang tinggi, beliau terus berusaha untuk memartabatkan seni pertukangan keraf perak. Berusaha. Sepatutnya berusaha. Okey. Beliau mahu kesenian ini terus mempelihara. Okey. Mempelihara. Sepatutnya apa? Saya tak garis yang ni. Sepatutnya terpelihara. Nanti awak ubah ya, awak gariskan. Sepatutnya terpelihara. Okey. Oleh itu, terpanjang hayatnya. Okey. Terpanjang. Sepatutnya sepanjang hayatnya beliau bercita-cita mahu melihat apa ni? Banyak ni, saya saja yang tak garis. Nanti awak cari sendiri. Ada beberapa yang tak garis. Generasi muda masyarakat Melayu mewarisi pertukangan keraf perak ini. Okey, pastikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pastikan ada 14 kesalahan. 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Okey, pastikan ada 15. Ni satu lagi. Patutnya memelihara, bukannya mempelihara. Satu. Ni lagi bercita-cita. Patutnya bercita-cita. Dan yang akhir sekali, melihat. Sepatutnya melihat. Okey. Okey. Apa yang perlu awak buat? Awak perlu buat apa yang perlu buat? Ni betul bercita-cita. Apa awak perlu buat? Dia dah bagi dalam muka surat sebelah tu. Awak salin balik petikan tadi. Yang salah tu awak betulkan. Kemudian awak gariskan yang awak betulkan tu. Okey, faham? Salin mula petikan muka surat 10 pada muka surat 11. Salin. Yang salah tu awak terus tulis dengan awak terus betulkan. Kemudian awak gariskan. Okey, faham? Ada 15 kesalahan. Maknanya awak ada 15 yang perkataan bergaris. Okey? Itu saja untuk hari ini. Semoga
awak berjaya menyiapkan tugasan pada hari ini. Selepas itu awak tulis nama kehadiran siapa yang mengikuti PDPR hari ini dan hantar kepada saya seboleh-bolehnya sebelum pukul 5. Okey? Siapa yang hantar sebelum pukul 5, saya kira dia mengikuti kelas online. Yang selepas pukul 5, saya kira dia mengikuti kelas secara offline. Okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.